Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahi. Katanya pengarang rahimahullahu taala, wa min syurutil jum'ati khutbatani wa arkanuhuma hamdullahi ta'ala wa salatu ala nabi wal wasiyatu bit taqwa wa qira'atu ayati minal qur'ani mufhimat fi ihdahuma wa du'a lil mu'minin fil akhirah. Daripada sembahyang syarat-syarat berjumaah, semaya syarat jumaah itu 2 khutbah. Dan rukun 2 khutbah itu pertama menyebut alhamdulillah ataupun ahmadullah, hamdan lillah. Penting kalimah alhamdu dengan lillah. Ashkurullah tidak boleh. Alhamdulillah kena sebut. Wassalatu ala nabi, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala nabi, boleh. Wal wasiyah bittaqwa, usikum bittaqwallah, ataupun menyuruh buat benda baik, melarang buat benda-benda mungkar. Itu takwa. Sekalipun tidak menyebut kalimah ittaqullah, tetapi dah sebut suruh benda baik, tinggal benda jahat, masuk dalam kategori wasiat dengan takwa. Membaca satu ayat yang memberi faham. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Sudah cukup dah. Ayat memberi faham. Kalau ayat tak memberi faham, Bismillahirrahmanirrahim, Nun, tak faham, okey, tak sah. Kena satu ayat yang memberi faham. Doa lil mu'minin, Allahumma ufir lil mu'minina wal mu'minat. Okey, cukup. Turun daripada khutbah. 5 minit yang khutbah Jumaat ni. Alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ittaqullah, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, Allahumma ufir lil muslimina wal muslimat. 3 rukun disebut di khutbah pertama dengan khutbah kedua. Alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ittaqullah. Baca ayat Quran sah. Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallah. Duduk. Qada qul huwallah, bangun pula. Alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ittaqullah, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Turun semaya Jumaat. 2 minit cukup, 4 minit sudah semaya Jumaat. Nah. Wa yajibu an yaktuba qa'iman mutatahhiran mastural aurah, yajibul julus bainahuma fawqa tama'ninatis shalah wal muwalah. Dan wajib berkhutbah dalam keadaan berdiri, sebagaimana sembahyang juga wajib berdiri, kecuali kalau uzur dibenarkan duduk. Kalau tak boleh duduk, boleh berdiri, boleh berbaring. Cuma apabila duduk macam tu keadaan berbaring, afdalnya tukar tok khatib. Afdal cari yang boleh berdiri. Mutatahiran, bersih daripada najis. Ada air sembahyang. Mastural aurah, tutup aurat. Tutup di antara pusat dengan lutut paling afdal. Wajib kena tutup di antara pusat dengan lutut. Yajibul julus bainahuma, wajib duduk di antara 2 khutbah, fauqa tama'ninatus salah, lebih daripada tama'ninah sembahyang. Tama'ninah sembahyang qada subhanallah 2 saat. Subhanallah tak. Subhanallah tak. Lebih daripada tu iaitu qada qul huwallah. Dan sunat bagi imam yang duduk di antara 2 khutbah baca qul huwallahu ahad. Manakala makmum yang dengar pula yang duduk tengok imam duduk di antara 2 khutbah, sunat berdoa minta ampun, istighfar. Afdalnya sayyidul istighfar. Wajib kena duduk dalam mazhab kita. Mazhab lain tidak wajib duduk, hanya berhenti sebentar dan disambung khutbah yang kedua boleh. Mazhab kita wajib kena duduk. Ketiganya mualat berturut-turut. Khutbah pertama duduk, khutbah kedua sembahyang Jumaat. Wajib mualat berturut-turut, jangan diselangi dengan benda-benda yang memisahkan keduanya. Qada mana? Qada sembahyang 2 rakaat sembahyang sunat. Lepas khutbah
qada sembahyang 2 rakaat, sembahyang sunat 2 rakaat, masih belum lagi sembahyang Jumaat. Okey, terbatal dah sembahyang Jumaat dia, kena ulang semula khutbah dan baru sambung sembahyang Jumaat. Salatul jamaah, salatul janazah, fardu kifayah. Sembahyang berjamaah, sembahyang zuhur, asar, maghrib, isya, subuh berjamaah ni hukum dia, dan solat jenazah ni hukum dia fardu kifayah. Fardu kifayah. Manakala berjemaah bagi sembahyang jenazah hukum dia sunat. Berarti kalau nak sembahyang masing-masing sendiri-sendiri hukum dia sah. Tetapi wajib kena sembahyang jenazah ni hukum dia fardu kifayah. Ada sembahyang hukum dia wajib berjemaah, fardu ain berjemaah seperti sembahyang Jumaat. Sembahyang Jumaat ni hukum dia fardu ain dan tidak sah kalau tidak berjemaah. Manakala sembahyang zuhur hukum dia fardu kifayah. Mesti ada segolongan manusia sembahyang zuhur berjemaah. Kalau tidak ada pada mana-mana kawasan, maka semua yang duduk di kawasan itu berdosa. Wal idan wal kusufan wal witru sunanun muakkadah. Sembahyang 2 hari raya Aidil Fitri dan Idul Adha, dan sembahyang gerhana bulan dan gerhana matahari, dan sembahyang witir hukum dia sunat muakkadah, sunat muakkad. Siapa dia yang tinggal sunat muakkad tak pernah buat pada sepanjang hayat dia, tak pernah sembahyang witir. Antara sunat muakkad lagi sembahyang duha. Antara benda sunat muakkad lagi kurban, upacara kurban, menyembelih kurban pada hari raya haji juga sunat muakkad. Jika tidak ada sebagai keuzuran, kita tidak buat, maka berlalu beberapa tahun tak buat, hukum dia jadi fasik kerana meninggalkan sunat muakkad. Wa kaza rawatibus shalah wad duha wat tarawih. Begitu juga sembahyang sunat rawatib, kapit fardu. Yang muakkadnya 10 rakaat, yang tidak muakkadnya 12 rakaat. Capur 2 tu jadi 22 rakaat. Hak muakkadnya qabliyah zuhur, qabliyah subuh 2 rakaat. Zuhur 2 rakaat sebelum, selepas zuhur 2 rakaat. Selepas maghrib 2 rakaat, selepas isya 2 rakaat. 10 rakaat ni sunat muakkad, rawatib sunat muakkad. Rawatib ghairah muakkad pula sebelum zuhur 2 rakaat, selepas zuhur 2 rakaat. Jadi 4 rakaat sebelum zuhur. 2 yang muakkad, 2 yang ghairah muakkad. 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat sebelum isya. 12 rakaat semuanya. Jadi gabungnya jadi 22 rakaat sembahyang sunat rawatib. Sembahyang duha pula yang paling afdal 8 rakaat. Paling kurang 2 rakaat, yang afdal sekurang-kurang akmal 4 rakaat. Nah, nak buat sembahyang 8 derek 4 rakaat boleh, ataupun 8 rakaat derek boleh, ataupun awak 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat pun boleh. Wa tarawih, tarawih ni dalam mazhab kita 20 rakaat. Kalau kurang daripada 20 rakaat, katanya Imam Syafi'i tidak dapat pahala tarawih, dapat pahala solat qiyamul lail sahaja mendirikan malam. Sembahyang tarawih tidak ada. Tapi untuk dapat sembahyang tarawih 20 rakaat, ittifaq sepakat 4 mazhab menyatakan sah. Mazhab Maliki menambah 36 rakaat. Nah, separuh 8 rakaat tidak ada. Khilaf ulama. Jadi buat hak benda hak sepakat, iaitu 20 rakaat, sepakat 4 mazhab menyatakan sah tarawih. Sunanun laha fadlun wa sawabun azim. Sembahyang sunat duha, sembahyang tarawih, itu tu semua itu sembahyang sunat yang ada kelebihan dan pahala yang besar. Amma som, bab puasa pula. Wa huwa salis min arkanil Islam, yang ketiga daripada rukun Islam. Fa huwa imsakum ma'ruf ala wajhil maksus. Menahan diri daripada melakukan sesuatu yang ma'ruf, yang sudah diketahui dengan cara-cara yang tertentu. Itu panggil puasa. Tak buat satu benda dengan cara-cara yang tertentu. Puasa ni kita tak buat, kita jangan buat. Ada ibadat ni berbentuk buat, macam sembahyang tu kita buat. Ada ibadat bentuk kita tak buat, macam puasa. Kita tak makan, kita tak minum, kita tak ni, hari panggil tak buat. Jadi amalan ni banyak bentuk. Ada bentuk kita buat, ada bentuk tak buat, ada bentuk tinggal. Nama tinggal minum arak, ibadat juga. Ada bentuk tinggal, ada bentuk berjalan, tawaf, Kaabah berjalan. Jadi ibadat ni macam-macam bentuk, macam-macam rupa. Dia kata minhu an-niyatu likulli yaumin wa tabyituha minal lail. Daripada rukun puasa itu niat pada tiap-tiap hari dan malam ke niat
tabyituha, tabyitkan niat pada tiap-tiap malam. Nabi kata man lam yubayyitin niyata qabla al-fajri fala siyama lahu. Siapa dia yang tidak memalaikan niat, yakni tidak niat pada waktu malam, maka hukum dia tidak ada puasa bagi dia. Mazhab Syafi'i kata puasa itu ibadat yang berasingnya. Hari pertama niat lain, hari kedua niat lain, maka tiap-tiap malam perlu niat untuk puasa harinya. Mazhab Maliki kata puasa ini satu ibadat yang dilakukan sebulan pada bulan puasa. Maka memerlukan satu niat sahaja pada malam pertama. Malam pertama niat nak puasa sebulan. Kerana puasa itu, puasa Ramadan itu satu ibadat sahaja. Mazhab Syafi'i kata dak ibadat yang berasingnya, sebagaimana Zuhur kemarin kita dah niat, hari ni semaya Zuhur niat baru pula. Jadi mazhab kita kena niat dua-dua. Afdalnya kita ikut dua-dua. Malam yang pertama kita niat nak puasa pada esok hari, dan saya puasa niat puasa sebulan penuh. Nawaitu saum Ramadan, sahaja saya puasa Ramadan sebulan penuh kerana Allah Ta'ala. Tujuan apa? Tujuannya jika kita tertinggal, pada contohnya pada hari ke-20 kita tertinggal niat puasa, maka puasa kita masih lagi sah menurut mazhab Maliki dan kita didapat pahala puasa pada hari itu. Sekalipun menurut mazhab Syafi'i puasa kita dah batal tak niat, maka wajib kita kena qada, tetapi puasa kita masih dapat pahala pada hari itu. Tapi menurut mazhab Syafi'i batal lah, okey kena qada. Tapi kalau kita tidak taklid mazhab Maliki puasa sebulan, maka kalau kita tak niat sebulan, maka kalau tinggal malam tu puasa tu jadi free, batal dan tidak dapat pahala. Itu tujuan dia. Mazhab Hanafi kata boleh pula niat pada waktu tengah hari. Wa imsaku anil muftirah, dan rukun puasa lagi menjaga menahan diri daripada benda-benda yang membatalkan puasa. Makan, minum dengan sengaja belaka, jima dengan sengaja, istimna mengeluarkan air mani, mubasyarah secara langsung. Tetapi kalau keluar air mani dengan sebab tidur bermimpi basah, okey tidak batal Ismail, tidak batal puasa. Tapi kalau buat sesuatu menyebabkan keluar air mani sengaja, okey batal puasa dia. Sekalipun tak kenyang pun buat macam tu, okey batal juga. Makan, tak syarat makan tu makan ni. Kita makan racun kau, makan pala paik kau, berapa dia kau benda. Hukum dia batal puasa juga. Wal istikha bil ikhtiyar, dan muntah secara sengaja. Kita tahu dah, kita kalau lalu tempat sampah, bau sampah jadi muntah, maka kita lalu menyebabkan muntah. Maka kita buat benda yang menyebabkan kita muntah, batal puasa. Wa min tamami shaum, daripada kesempurnaan puasa menjaga anggota kaful jawarih amma yakrahullahu ta'ala minal a'dha as-sab'ah allati zikruha fi. Dia kata daripada kesempurnaan puasa untuk dapat pahala penuh puasa, menjaga anggota daripada benda yang dibenci Allah Ta'ala, daripada anggota-anggota yang 7 yang akan disebut akan datanya. Wa fil hadis, di dalam satu hadis, khamsum yufattirna shaim. Hadis ini hadis tidak sahih, hadis ini dhaif. Sebab itulah dalam mazhab kita perbuatan ini tidak membatalkan puasa. Dalam hadis kata 5 perkara yang membatalkan puasa. Tetapi dalam mazhab kita benda ini tidak membatalkan puasa, hanya membatalkan pahala puasa. Beza membatalkan puasa dengan membatalkan pahala puasa. Kerana hadis ini tidak sahih, maka kita turunkan darjat dia, hanya membatalkan pahala saja, tidak membatalkan puasa. Pertama, kizib, berdusta, bercakap menipu ni mengurangkan pahala puasa, tidak membatalkan puasa. Ribah, mengumpat, berkata, bercerita mengenai cerita-cerita yang tidak disukai oleh seorang Muslim. Biasanya keburukan dia lah. Jarang orang tak suka kalau sebut kebaikan dia. Kalau buku sebut kejahatan dia, maka dipanggil ribah, mengumpat. Maka ini membatalkan pahala puasa. Wan namimah, mengadu domba. Nampak, jumpa orang ni batu api, mengadu kata ni. Ni jumpa orang ni, nampak, balah. Nampak, nak suruh dia balah. Kata ni, hakimnya berbalah. Wal yaminul kazib, bersumpah dalam keadaan dusta, sumpah dusta. Wallahi begini. Jadi sumpah, jadi saksi dusta. Maka semua itu membatalkan pahala puasa. Wan nazar bi syahwat, melihat dengan nafsu. Melihat sesuatu dengan nafsu sekalipun isteri sendiri, maka mengurangkan pahala puasa. Tapi kalau tengok orang lain, haram dah pula.
Wa min tamamis sum, daripada benda yang menyempurnakan puasa juga taharril iftar alal halal. Bersungguh-sungguh mencari untuk berbuka puasa dengan benda yang halal. Kita sehari dah puasa, berbuka puasa dengan benda haram, Allah rugi sangatlah, sangat nah. Cari benda yang halal, sekalipun benda yang biasa. Kalau boleh minum air sejuk kosong, misalnya harta syubhat, okey ambil air kosong minum. Cari benda halal. Adamul istiksaru minal akal, jangan makan terlalu banyak. Kerana makan terlalu banyak menghilangkan hikmah fungsi puasa. Tujuan kita puasa supaya perut kita rehat. Tetapi apabila makan banyak, perut jadi tak rehat supaya tolong dan mengganggu ibadat kita pada waktu malam. Wa yang bagi istiksaru minal sum, dan sunat memperbanyakkan puasa. Dan sekarang pun dari sudut kesihatan, puasa ni amat molek sangat. Kerana katanya Nabi, setiap penyakit itu berpunca daripada perut. Setiap penyakit berpunca daripada perut. Dan sekarang pun bahagian kesihatan pun, kalau dia nak bedah, dia nak operation, dia nak buat apa, dia akan suruh pesakit tu puasa. La siyama ayyamul fadilah fi syar, lebih-lebih lagi pada hari-hari yang ada kelebihan daripada syarak, seperti puasa hari Syawal ke, puasa 10 Muharram ke, antara hari-hari yang hari Arafah, antara hari-hari yang disunatkan puasa. Nah, wallahu a'lam wa billahi taufiq. Amma zakah, sekarang bab zakat pula. Wahya rabi' arkanil Islam, yang keempat daripada rukun Islam. Fayajibu 'alal muslimi ma'rifatu anwalil amwalil wajib fiha. Wajib atas seorang muslim mengetahui jenis-jenis harta yang wajib padanya zakat. Ingat Islam tidak mahu harta kita sebenarnya. Hanya beberapa jenis harta saja yang wajib zakat. Seorang itu ada tanah 1000 ekar, maka tak wajib zakat. Kereta dia ada 10 biji kereta, tak wajib kena zakat. Dia ada rumah 100 biji, tak wajib kena zakat. Dia tanam pokok rambutan 100 pohon, tidak kena zakat. Hanya ni jenis harta saja yang dikenakan zakat kepada dia. Selain daripada ni jenis harta ini, maka tak ada istilah zakat pada dia. Pertama, na'am, menternak binatang, iaitu unta, lembu, kuba, kerbau, kambing. Pak ni saja yang kena zakat. Kita pera ayam tak kena zakat. Pera kuda tak kena zakat. Pera rusa tak kena zakat. Hanya binatang yang tertentu saja kena zakat. Nah, pera burung pati tak kena zakat. Warna kedan, emas dan perak. Sama ada emas dan perak itu emas toko, emas ketu, ataupun emas dalam bentuk duit. Sekarang kita ada simpanan. Majlis agama tiap-tiap tahun dia akan keluarkan nisab. Nisab tahun ni zakat. Contohnya tahun ni 15,000. Siapa yang ada 15,000 tidak digunakan dalam masa setahun, tak guna, tak gerak-gerak, maka dia kena keluarkan 1 daripada 40. 1/40 daripada nilai harta dia untuk diberi kepada orang miskin. Watijarah, dan zakat perniagaan. Niaga baju, niaga pasar malam, niaga apa dia pun, maka asal saja berniaga, maka dikenakan zakat. Tanah tak kena zakat. Tetapi kalau kita jual hartanah, jual ni, maka tanah itu kena zakat. Warikas. Rikah ni harta karung ni. Rikah ni harta karung. Kita jumpa harta emas dan perak. Tapi kalau kita jumpa bukan emas dan perak, jumpa keris lama, batu permata, berlian, permata zamrud, ada satu peti kita jumpa, tak kena zakat. Yang kena zakat hanya emas dan perak yang kita jumpa. Apabila jumpa, kita kena keluar 1/5 daripada nilai barang itu diberi zakat kepada orang miskin. Wal ma'din, barang galia. Galia emas dan galia perak, galia biji besi, biji timah, temaga, galia apa semua pun tak kena zakat. Minyak tak kena zakat. Yang kena zakat hanya galia emas dan galia perak saja kena zakat. Nah. Wal mu'asyarat, dan zakat tanaman, zakat 1/10. Tanaman ni hanya beras saja tempat kita ditanam dan dikenakan zakat. Tumbuhan lain tidak dikenakan zakat. Nah, tanam nenah tak kena zakat, tanam mangga tak kena zakat, tanam pisang tak kena zakat, tu tak semua tak kena zakat. Beras saja tempat kita kena zakat.
Wahia al-hubub wasimar. Hubub ni biji ring, iaitu tempat kita biji ring ni tanya beras saja. Wasimar buah-buah, iaitu buah tamar dan buah zabib anggur. Tempat kita tak ada tanah anggur dan tidak ada tanah tamar. Buah ini kena zakat kerana dia boleh disimpan dalam masa yang lama. Tamar ni boleh simpan sampai setahun boleh simpan. Tapi kalau buah setor, buah gapo dia apa semua manggis, setahun tu jadi pasir dia buah tu. Maka tak boleh disimpan lama, tak kena zakat. Fala zakat fi ma siwa na'am saimah, maka tidak dikenakan zakat pada pada haiwan kecuali haiwan yang tidak digunakan. Macam mana haiwan yang tidak digunakan? Kalulah haiwan itu digunakan untuk buat pekerjaan, untuk buat bajak sawah, kubah tu tujuan awak pera ni, oh saya guna untuk buat guna bajak sawah, saya guna untuk buat ni, untuk buat gini, untuk buat kenderaan, kau untuk apa dia, maka binatang itu tak kena zakat. Tapi kalau tanek pera saja, pelihara saja 100 ekor kambing kau apa dia pelihara dengan tidak buat apa-apa, makannya pun makannya percuma, saimah, makan percuma, maka kena zakat. Tapi kalau binatang tu makannya dia kita beli, dedak dia tu kita beli makannya, maka tak kena zakat. Nah, tak kena zakat. Wa yushtaratu haulaha, dan disyaratkan cukup setahun. Semua tu cukup setahun kecuali zakat makdin dengan zakat rikah. Rikah ni harta karung, atau karung tak payah cukup setahun, semata-mata jumpa harta maka kena bayar zakat. Manakala zakat tumbuhan sekali tuai tak cukup setahun pun 6 bulan tuai padi, okey kena bayar zakat dah. Sekali tuai kena bayar zakat. Yang cukup tahun zakat tanah, zakat binatang nah. Kita pera binatang cukup setahun dah, bulan 1 masuk bulan 1 tahun depan kena bayar zakat. Kita pera bulan ni cukup bulan ni tahun depan pula gapo, okey kena bayar zakat. Bukan kata awal tahun akhir tahun, hal penting setahun cukup, satu haul dia panggil. Begitu juga zakat harta kena cukup setahun. Kalau harta ni baru cukup 6 bulan maka tak kena zakat. Kazalika yushtaratu lin-nuqu' wat tijarah. Begitu juga disyaratkan setahun bagi zakat duit. Nukuk ni duit emas, duit. Wat tijarah dan zakat perniagaan. Buka perniagaan bulan 1 tahun depan baru bayar zakat. Wa yushtaratu fi hazihil anwa' nisab aidan, dan disyaratkan emas, perniagaan apa semua dan binatang ini disyaratkan cukup nisab. Kalau pelihara kambing 40 ekor, maka kena bayar zakat. Kalau lembu 30 ekor lembu. Kalau unta 5 ekor unta sudah kena bayar zakat. 5 setahun kita pera unta 5 ekor. Unta kecil, anak unta ke, tapi 5 ekor kita pera. Okey, dalam masa setahun maka kita kena lawak tubik 1 seekor kambing. Ya adalah syarat-syarat dia lepas ni. Wajibun naqdain wa tijarah rubul usyur. Benda yang wajib dibayar zakat emas dan perak dan zakat perniagaan itu rubul usyur. Rubuk ni 1/4, usyur ni 1/10. Jadi 1/4 daripada 1/10 ni bersamaan dengan 1/40. Jawapan dia. Jadi hasil daripada perniagaan, nilai barangnya pada akhir tahun kita kira contohnya 20,000. Barangnya dalam kedai kita ni 20,000, kita bagi dengan 40, keluarkan duit tu untuk zakat kita. Wajibul hubub wasimar allazi suqiyat bima'unah. Zakat wajib bagi tanaman dan tumbuh buah-buahan yang digirus dengan belanja. Berarti kita buat paik, kita buat saluran untuk jiruh tumbuhan kita. Maka nisful usyur, separuh daripada 1/10, berarti 1/20. Barang ni contohnya kita boleh beras lah, beras padi, okey, kita bahagi, boleh berapa tan, boleh 100 tan misalnya, okey, bagi 20, ambil 1 bahagian tu beri zakat kepada orang. Bighairi ma'unah, jika tanaman kita ni kita tanam dengan tidak ada belanja, maka 1/10. Boleh 100 tan, bagi 10, ambil 1/10, bayar zakat kepada orang. Zakatul fitr wajibatun. Zakat fitrah itu wajib ala kulli muslimin, atas orang muslim.
Hak ni zakat tubuh kita ni. Kita guna tubuh kita dalam masa setahun. Ramadan, Syawal akan datang. Setahun kita guna tubuh kita. Alhamdulillah. Okey, kena bayar zakat badan, zakat tubuh kita. Berapa? Okey. Majlis agama akan keluar ke masing-masing lah. Zakat fitrah menurut negeri masing-masing. Wajib kena bayar. Siapa dia yang masih belum bayar, wajib kena qada sekarang juga. Jangan tangguh-tangguh. Jangan tunggu hari bulan puasa baru nak zakat fitrah, jangan. Bayar segera. Wajib atas setiap orang Muslim. Orang Islam wajib kena bayar. Sama ada balik, tidak balik, masih kecil lagi. Anak kita lahir bulan puasa, sejak sebelum hari bulan malam raya, hari akhir Ramadan lahir anak kita. Masuk puasa saja dia sempat hidup bulan Ramadan, dia sempat hidup bulan Syawal, maka kena bayar zakat kepada dia. Sekalipun dia masih kecil, kena bayar zakat juga kepada dia. Nah, iza fadalan an qutihi, syarat kena bayar zakat jika dia ada harta yang lebih daripada makanan diri dia. Waqut man yakutu yaumal id walailah, dan makanan orang yang wajib dia sara dia, tanggung dia. Misalnya dia berkahwin, isteri dia ada anak dia 3 orang contohnya. Okey, dia ada makanan untuk hari raya, ada. Malam hari raya kedua dia boleh makan, ada. Okey, lebih daripada harta tu baru dia dikenakan zakat fitrah. Kalau tidak ada harta, maka jangan bimbang, tidak wajib bayar zakat fitrah. Arba'a amdad, 4 cupok dengan cupok Nabi, iaitu segantai lah. 4 cupok 1 gatal, lebih kurang 3 kilo lebih. Lah ni majlis agama waktu tobik lah. Harga beras standardnya. Tajibu niyatu fi jami'i, wajib niat pada semua saat ni. Apabila nak bayar zakat, wajib kita niat, jangan beri gitu. Kalau kita ambil harta kita, ambil kambing seekor, kita beri kepada orang miskin, nyanyi jadi hadiah, jadi sedekah percuma sahaja. Kita kena niat ketika keluar ke kambing tu, niat ni zakat wajib saya. Ketika kita keluar ke zakat peniaga kasar kita kena niat dalam hati kita, ni zakat saya. Jangan beri gitu, jadi sedekah biasa sahaja. Kena niat pada semua perbuatan. Wala yajuzu an yasrifa zakat fitrah illa ila hurrim muslimin mutasifin bi sifati ahadi asnafis samaniyah. Maka tidak harus, yakni tidak sah kita mengagih ke zakat ataupun zakat fitrah kecuali kepada hurrin, bukan hamba lah, orang biasa, Muslim, orang Islam yang bersifat dengan sifat salah satu daripada asnaf yang 8. Wajib kita bayar zakat kepada salah seorang daripada asnaf yang 8. Orang miskin, orang susah, orang yang berhutang, mu'allaf. Mu'allaf ni orang yang sudah masuk Islam. Bukan orang yang baru nak masuk Islam. Dia tak Islam lagi tapi dia sudah berjinak-jinak dengan Islam. Tu tak boleh beri. Dalam mazhab kita, orang tu kena masuk Islam dulu, maka barulah kita beri zakat. Sebagai tanda menghormati, menghargai diri dia. Sekal fakir seperti orang miskin. Miskin ni sehari dia perlu RM10 tapi dia dapat hanya RM4 sahaja, kurang daripada separuh. Miskin ni dia perlu RM10 tetapi dia dapat hanya RM6 ataupun RM7, masih berhutang lagi RM3. Maka orang ni dipanggil miskin. Wa kaunihi ghaira hashimi, janganlah dia daripada golongan sadah, sayyid lah ni. Sayyid tak boleh terima zakat ataupun sedekah. Kerana zakat dan sedekah ni lebih kotoran harta manusia. Maka tak boleh kita beri kepada keturunan Rasulullah kerana menghina keturunan Rasulullah. Maka kalau nak beri juga, beri atas nama sebagai hadiah ataupun penghargaan kepada dia. Nak beri atas nama zakat dan sedekah tak boleh kerana menghina keturunan Rasulullah. Wala maula lahum, ataupun hamba kepada Tok Said. Tok Said tu, sadah itu dia ada hamba. Kita beri kepada hamba dia, harta hamba dia naik kepada sadah, juga tak boleh beri. Yajibu isti'abul mawjudi minhum, wajib kita rata ke asnaf-asnaf yang maujud, yang ada daripada mereka. Okey, contohnya zakat kita, hak moleknya kita serah kepada majlis agama supaya harta kita itu rata dibahagikan kepada semua asnaf. Kalau kita bagi sendiri, zakat kita sikit lah, kita nak bagi hak yang ada, payah. Tak cukup dengan duit yang kita ada. Ammal hajju wallahu a'lam. Nama haji wallahu a'lam. Ada soalan ke? Soalan ya.
Ada soalan? Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma khtimna. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin.